Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita masuk malam ni tajuk baru. Ya, ada sikit ni. Oh, tak ada. Oh, tak habis lagi no. Baik. Jadi kita masih lagi bicara tajuk Al-Jabair Al-Asaib. Kita berhenti hari itu tempoh menyapu di atas al-jaba'ah, al-jabirah dan al-asaib di tempohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Menyapu di atas jabirah atau al-isabah, al-asabah, iaitu balutan tidak mempunyai tempoh yang tertentu, bahkan ia berterusan selama mana sakit keuzuran itu masih ada. Apabila sakit seperti luka dan patah telah sembuh, maka bantallah sapu dan wajib dibasuh. Jadi tempoh al-jabair al-asaib ni tak ada tempoh. Dia tak ada tempoh. Tempohnya selagi mana sakit tu tak sembuh. Selalunya kita nak tahu sembuh tak sembuh ni, kalau kita zaman kita ni pengesahan daripada doktor lah. Kalau ada balutan, pengesahan daripada doktor yang akan beritahu lah tarikh-tarikh bilakah patut balutan itu dibuka. Bilakah tarikh balutan itu dibuka, sama ada balutan itu patah ataupun luka. Sebagai contoh, kalau dia beritahu tarikh 29 hari bulan 12 hari ini pukul 8 pagi, kita kena pergi jumpa dan buka balutan tu, maka tempoh tu buka sahaja balutan tu, maka berakhirlah tempoh sapuan ataupun kita sebut sebelum ni dengan tayamumnya, dengan sapu di atas balutannya, dengan membasuh pada anggota-anggota yang sihat. Jadi tempohnya berakhirnya apabila bukanya balutan tu, maka berakhirlah tempoh balutan. Jadi disebut di sini bahkan ia berterusan selama mana sakit.
Selagi mana sakit, tempohnya ikutlah. Kalau setahun-setahun lah, kalau sebulan-sebulan lah, diikut tempoh sakit. Apabila sakit seperti luka dan patah telah sembuh, maka batallah sapu dan wajib dia basuh. Jadi kalau start contohnya buka pada pukul 8 pagi, maka hak sebelum ni kita berwuduk, sebelum ni yang subuh tadi ni automatik terbatal. Contohnya buka pukul 8 kan, pukul 9 kan, pukul 10 kan buka, maka tempoh hak buka tu tamat, dan wuduk kita yang kita ambil wuduk waktu subuh tadi ni kalau tak batal, maka berakhirlah tempoh tu. Jadi bermula basuhan tu macam biasa balik. Sekiranya tempoh sapu telah tamat sedangkan dia dalam keadaan berwuduk. Contohnya pagi pukul 5 tadi ni kita berwuduk. Kita pergi buka pula pukul 9 pagi. Ketika buka tu pada hakikatnya tempoh sapuan tu dah tamat dah. Tetapi bagaimana pula ketika buka tu wuduk tu masih ada. Wuduk tu masih ada. Macam mana nak buat? Dia kata sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, maka dia wajib sama ada menyapu di atas basuhan anggota yang terlibat, anggota yang dibuang balutannya, dan juga anggota wuduk selepas anggota tersebut mengikut sebagaimana yang diwajibkan sapu seperti kepala atau basuh seperti kedua tangan. Jadi kita ikut kaedah yang kita sebut sebelum ni, itibari kepada anggota tertentu lah kalau wuduk. Sebagai contoh, kita buat contoh tadi ni, balutan tu terkena kepada kaki kanan kita. Contohnya kita buat contoh pukul 5.30 tadi ni, ni nak kata kalau kita nak ikut dia punya syarat tu lah. Tapi selalunya kalau berlaku macam ni kita wuduk lain lah. Ni kalau kita nak ikut dia punya, boleh kita nak ikut cara-cara yang ditetapkan oleh syarak. Sebagai contoh, kita berwuduk tadi ni pukul 5.30 pagi, wuduk sembahyang subuh. Kita pergi buka pukul 8 pagi buka. Ketika kita buka kaki kanan kita tadi ni, wuduk masih ada. Contoh kita buat contoh, wuduk masih ada, dan kita tak mau berwuduk macam wuduk biasa lah. Kita nak ikut dia punya hak kita belajar ni. Jadi ketika buka kaki kanan kita pukul 8 pagi, apabila buka sahaja, tempoh sapuan tu dah habis, dah tamat dah. Tetapi ketika kita buka tu, wuduk kita masih ada, tak batal lagi. Habis macam mana nak buat? Jadi kita basuh anggota yang dibuka. Kita basuh anggota yang dibuka. Mana yang dibuka? Kaki kanan. Ikutlah apa pun. Kita buat contoh ni kaki kanan lah, kita buat contoh. Maka apabila kita buka sahaja balutan kaki kanan, maka terbatallah sapuan, tetapi wuduk masih ada. Habis macam mana nak buat? Ikut dia punya tertib. Jadi basuh kaki kanan, lepas tu basuh kaki kiri. Kiri tu kena basuh juga sebab apa? Tertib. Itibari pada anggota. Selepas daripada kita basuh kaki kanan, lepas tu kaki kiri. Ikut tak mana pun. Contohnya kita kata balut di kepala. Yang kedua kita buat contoh, balutan tu buka tu di kepala. Ketika kita buka balutan tu, wuduk masih ada. Wuduk masih tak batal. Jadi macam mana buat? Sapu kepala. Habis buka tu kita ambil air, sapu di kepala. Lepas sapu kepala, ikut tertib. Jadi kita basuh muka, tangan, sapu kepala. Lepas tu, lepas kepala ikut tertibnya kaki. Ataupun kita nak ikut dia punya sunatnya, basuh telinga.
basuh telinga. Lepas basuh telinga, basuh kaki kanan. Lepas basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, ikut tertib. Kalaulah kita nak ikut hak syarak ajar ni, tapi selalu kita ingat selalu lah, saat lagi nak wuduk sembahyang tu, kalau kita kan wuduk lain lah, wuduk macam biasa lain. Tapi kalau kita nak ikut kaedah ni, kalau wuduk kita masih lagi tak batal, jadi ikut tertib. Jadi kalau hak kata tadi balutan di kepala, buka balutan tu, ketika tu tak bolehlah kita nak ikut kaedah sapuan tadi ni. Sapuan al-jabair al-asabi tak boleh dah. Jadi kita ambil air, sapu di kepala sekali, 2 kali, 3 kali. Hak pertama tu fardu, hak kedua sunat, hak ketiga pun sunat. Lepas kita basuh di kepala 3 kali, telinga. Habis muka basuh, muka tak payah lah. Sebab apa? Sebab balutan tu bermula di kepala. Balutan tu bermula di kepala. Jadi lepas basuh sapu kepala, basuh telinga. Lepas basuh telinga, basuh kaki kanan 3 kali. Lepas basuh kaki kanan 3 kali, basuh kaki kiri. Sebab dia ada tertib. Sebab dia tertib itibari pada anggota tertentu. Sebab fardu wuduk ni kita sebut sebelum ni 4 basah 2 kering. Hak basahnya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan kedua kaki. Hak keringnya niat dan tertib. Niat dan tertib itu termasuk dalam rukun fardu wuduk. Jadi kita ikut tertib tu lah, itibari pada anggota tertentu. Baik. Maka wajib sama ada menyapu atau basuh anggota terlibat anggota yang dibuang balutan, dan juga anggota wuduk selepas tu lah. Selepas tu, kalau kata kaki kanan, kaki kiri lah. Habis Ustaz, kalau balutan tu kaki kiri, selamat lah kita, basuh satu tu lah. Sama juga kadang-kadang orang tanya, ini bukan tajuk ni lah, tajuk lain. Contoh orang tanya, Ustaz, saya dah wuduk dah, main sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib tengok ada sisi ikan di tangan kanan. Ada sisi ikan ni, hak special sikit lah. Ada tengok ada sisi ikan ni, di atas anggota wuduk lah. Tani kan, lengan kan, bawah lengan kan. Maka macam mana buat? Buang sisi ikan tu, basuh tangan saja. Basuh tangan. Contohnya tangan kanan ada sisi ikan ke, ada cat ke, ada gam ke, tengok ada cat, kita pun buang cat, ambil air basuh tangan saja. Lepas tu tertib. Lepas tangan kanan, tangan kiri. Hak kiri kena basuh semua. Hak kiri kena basuh semua, kena basuh. Lepas tangan kanan, sapu kepala. Cuma hak tangan kanan ni basuh pada anggota yang terhalang saja. Contohnya sisi ikan, buang sisi ikan tu, ambil air basuh kat tu je. Lepas tu tertib. Berbeza dengan mengangkat hadas besar. Hadas besar ada tertib lah? Tak ada lah. Contohnya lepas sembahyang, tengok ada cat, tadi mandi wajib lah. Contohnya pagi kita mandi wajib, lepas mandi wajib kita pun berwuduk, lepas tu kita main sembahyang, tengok ada cat di tangan kita. Macam mana buat? Hak mandi wajib hanya basuh tantu saja. Basuh cat tu saja. Buang cat tu, basuh cat tu. Lepas tu nak kena mandi dah? Tak payah mandi dah. Basuh tantu saja. Habis hak wuduk kena wuduk semula lah. Sebab dah mandi wajib ni hanya terhalang pada bahagian yang sedikit tu, basuh tantu. Sebab mandi wajib pada itibari kepada seluruh badan. Ini bukan dia tertib. Jadi kita habaq ni hak tertib, bukan masalah ajabair. Contohnya masalah lain lah. Kalau terkena pada anggota wuduk, basuh pada anggota wuduk yang hak terhalang yang tu walaupun sedikit, lepas tu ikut tertib. Kalau tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Lepas tangan kiri,
sapu kepala. Ikut tertib tu lah. Kalau terkena, kalau jadi pada wuduk lah, kalau ada cat, ada sisi ikan, gam dan sebagainya. Baik. Maka dia wajib menyapu atau membasuh anggota yang terlibat, anggota yang dibuang balutnya, dan juga anggota wuduk selepas anggota tersebut mengikut sebagaimana yang diwajibkan disapu seperti kepala atau basuh seperti kedua tangan. Baik. Hukum pada al-jabair, balutan sama ada, sama sahaja. Sama sahaja, sama ada yang berkait dengan hadas kecil ataupun hadas besar. Masalah hadas besar, sekiranya tempoh sapuan telah tamat, seperti dia mandi wajib dalam keadaan berbalut, kemudian setelah beberapa hari lukanya atau patahnya sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib membasuh tempat yang dibalut sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Samalah tadi ni. Beza tentang hak wuduk tadi, dia ada tertib. Kita sebut tadi ni, hak wuduk dia ada tertib. Lepas tu kita kena buat hak tu. Contoh tadi ni, kalau kaki kanan, basuh kaki kiri. Berbeza dengan mandi hadas besar. Berbeza dengan hadas besar. Seperti ia mandi wajib dalam keadaan berbalut. Contohnya ketika dia balut tu, dia mandi hadas besar. Berlaku junub, berlaku hadas besar. Dia pun mandi sampai tempat balutan tu, kita sebut hari tu ni ikut cara tu lah, iaitu membasuh anggota yang selamat. Lepas tu sapu di atas balutan. Lepas tu bertayamum. Tiga kita sebut dulu ni. Hak mandi wajib pun sama lah. Tetapi setelah dia sembuh, setelah dia buka balutan tu, kalau mandi wajib hanya basuh pada bahagian yang balut saja. Dia ada tertib dan mandi wajib? Tak ada. Kalau wuduk dia ada tertib. Jadi kalau mandi wajib, contoh kita kata tadi ni, balutan tu pada kaki kanan, tapi dia buka tu hanya dia basuh kaki kanan yang hak balut sahaja. Lepas tu tak payah apa. Dah okey dah tu. Dia okey dah. Basuh tak? Basuh yang hak dibalut saja. Maka ketika itu dia hanya wajib membasuh tempat yang dibalut sahaja, dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Ini kita kias ilmu sama lah kita sebut tadi ni. Walaupun bukan balutan al-jabair ke, al-asair ke, kita buat contoh tadi, ada cat ke, ada gam ke, ada sisi ikan ke, lepas mandi tengok ada cat. Duduk tengah-tengah makan nasi lemak, tengok ada cat. Adakah nak kena mandi lain? Tak payah mandi dah. Jadi hanya buang cat tu, basuh tak tu sahaja. Nak kena mandi dah, tak perlu mandi dah. Saat gini ada boleh mandi pula. Jadi tak payah mandi dah, basuh tak cat tu saja. Basuh tak sisi ikan tu saja. Basuh tak gam tu saja. Tak payah duk mandi dah. Cuma bezanya kalau wuduk tertib. Lepas anggota tu kena buat ikut dia punya tertib. Tapi mandi wajib dia tidak ada tertib. Baik. Wajib basuh badannya melainkan dengan wudu. Melainkan berlainan dengan wudu, wajib dibasuh atau disapu anggota yang dibuka balutannya dan anggota wudu yang selepasnya. Beza tentunya. Kalau wudu, kalau mandi hadas besar, tak payah dah, basuh tentu saja. Tetapi kalau wudu, selepas kita buka tu, ada tak anggota wudu selepas tu? Jadi kalau balutan tu belah kaki kiri, selamat tak? Belah kaki kiri selamat tak? Lepas basuh kaki kiri, habislah. Kan lepas kaki kiri mana ada basuh dah? Kecuali balutan tu balut kaki kanan. Boleh faham kau no?
Boleh faham ini kita kena faham juga lah. Berbeza dengan sapuan kuh itu ni, tak apa tak faham pun tak apa yang tu. Sebab kita di Batu Mau bukan duk pakai kasut tu pun lah Tuan Haji no. Tapi yang ni kita kena ambil tahu. Yang ni banyak yang berlaku. Dia kata Ustaz daging gigi pun tak semayang, tambah balut boh besi lah pakai tak semayang. Kita jangan main-main buat semayang ni. Benda yang sangat utama. Kadang-kadang kita duk pergi jaga anak, bukan anak tu wajib kat atas kita suruh dia kuas semayang. Bukan kata anak Ustaz mak pun tak semayang juga, duk pergi tengok tunggu anak. Duk pergi tunggu anak tu tak wajib semayang tu. Dia tak semayang, dia tak dosa tu. Kanak-kanak yang belum balik. Habis nak kodok pun tak wajib dah atas mereka, semayang pun tak wajib. Wajib kat atas apa? Wajib kat atas kita suruh mereka semayang. Wajib kat atas kita suruh mereka kodok semayang. Bukan wajib atas mereka. Dia kata bukan budak-budak tak semayang, bapak budak pun tak semayang tak Tamah-tamah balut ni kita kena jaga. Jangan buat main-main semayang. As-salatu imaduddin. Semayang adalah tiang agama. Tinggal semayang saja. Dan disebut masalaku fi saqar qalu lan nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Dulunya penghuni neraka saqar kata, dulu ni kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan semayang. Orang yang tak semayang, Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam neraka saqar. Masalakum fi saqar qalu lan nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Neraka saqar ni api masuk ke bau-bau, keluar ke mulut. Orang yang masuk neraka saqar ni apinya masuk ke pupuk, keluar ke mulut. Ketika tu ditanya kenapa ni masuk neraka saqar ni? Dia kata dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan semayang. Jaga semayang ni. Nabi sebut orang yang tinggal satu waktu tercatat namanya di pintu neraka. Betul hak semayang bukan boleh main-main. Tinggal. Kalau kita tinggal dulu, bukan kena habis padam begitu saja, tak kena khotok balik. Tinggal sahaja satu waktu tercatat namanya pintu neraka. Ada nama dah pintu neraka. Diazab tinggal satu waktu, Nabi kata diazab oleh Allah 70 tahun dalam api neraka. Takut tuan-tuan, jangan main-main. Walau bagaimanapun kita sakit malutan macam mana pun, semayang tetap semayang. Cuma semayang mengikut kemampuan kita. Kalau atas kaki tak mampu berdiri, semayang dalam keadaan duduk. Tak mampu, lambung kanan. Tak mampu, lambung kiri. Tak mampu, telentang. Tak mampu juga dengan bahasa isyarat. Tak mampu juga dengan hati. Tak mampu juga dengan hati. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi mati. Apa no? Mati ketika tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semayang tetap kena semayang. Nabi kata al-amrul ladzi bainana wa bainahum salah. Faman taraka faqad kafara. Beza kita dengan orang bukan Islam, Nabi kata semayang. Siapa yang tinggal faqad kafara, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut juga as-salatu imaduddin. Semayang adalah tiang agama. Siapakah yang mendirikan, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan, dia merobohkan agama. Ini pentinglah. Kalau hak kata pakai sapuanku hari tu ni, kalau kita tak faham ataupun buat-buat tak faham pun tak apa. Itu kita bukan duk pakai kasut tu pun. Tapi hari ni kita kena faham betul-betul. Sebab berlaku dalam kehidupan kita. Tak berlaku pada kita, mungkin pada keluarga kita, kawan-kawan kita kena beritahu cara-cara kita nak buat. Jadi kita faham dah sikit sebanyak. Baik. Orang yang memakai balut wajib mengqadakkan sembahyang sekiranya balut tersebut berada dalam salah satu keadaan. Ada 3 keadaan ni.
Yang ni semayang kena semayang dan kena qada juga dua. Bagi kita Imam Syafi'i kena semayang menghormati waktu. Tapi ada imam lain semayang tu biasa dah. Tapi kita Imam Syafi'i ni dia berhati-hati. Maksudnya kalau kita semayang tu walaupun pada hakikatnya tak sah semayang kita, semayang menghormati waktu, tetapi dalam celah-celah tu kalau mati dikira semayang dah. Kalau celah-celah tu walaupun semayang kita tu kalau masa depan kita sihat, kita kena qada semayang kita balik kalau sihat. Tetapi kalau mati, selama sebulan contohnya kita semayang, dalam keadaan kita sakit, baluk tu sebulan, lepas tu meninggal. Sebulan tu kira hutang tak dengan Allah? Tak kira hutang. Maksudnya kita tunai. Kira tunai. Tetapi kalau kita sihat, kena qada balik sebulan. Jadi kita pilih, nak mati ke kita nak sihat? Nak mati nak kena qada. Lepas tu kalau nak sihat nak kena qada. Kalau nak mati tak payah qada. Kita pilih. Siapa tak mau qada, mati. Siapa nak mati angkat tangan? Tak mau tak nak hidup tak mau mati. Jadi kalau nak hidup, lepas pada tu kena qada balik semayang tu. Jadi kita pilih kalau kita kata saya nak mati Ustaz, tak perlu qada. Kita settle dia tunai dah. Tapi lepas sebulan tak mati, hidup sihat, maka hak sebulan tadi ni kena qada dengan syarat 3 ni. Hak 3 ni kena qada. Apa dia? Baik. Yang pertama, apabila diletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci, berhadas dan uzur, tidak dibenarkan membuka. Apabila meletakkan balutan dalam keadaan tidak suci, najis, mungkin ubat-ubat tu menajis, ada najis yang tidak dimaafkan. Ada najis, selalunya hak ada najis ni, darah-darah yang ada pada kain tu lah, balutan tu darah-darah. Maksudnya luka dan sebagainya. Kalau patah tak mungkin selamat. Tapi kalau luka-luka tu, pada balutan tu ada darah-darah yang banyak najis. Ataupun dalam keadaan berhadas. Contohnya dalam keadaan dia ketika balut tu dia akan berhadas. Dia itu selalunya berhadas besar lah. Contohnya dia dalam keadaan dia balut tu dia akan berhadas, dia upah hari dia berhadas. Maka dia ketika dalam kehadas tu, contoh ni dia tak mandi lagi lah, dia waktu dalam berhadas tu dia kena qada. Ataupun uzur, dia tak sembahyang, tak boleh buat apa lah, uzur, tak mampu. Macam contoh kita sebut dulu, nanti kita sebut hak tentang orang yang uzur, orang yang beranak nak beranak. Contohnya sakit sebelum subuh sakit, keluar darah, pecah batu ban ke apa, orang kata keluar ayak tu, pecah apa kita keluar ayak tu batu ban. Ketika tu tak larat nak sembahyang, tapi wajib sembahyang lah. Ketika keluar darah tu wajib sembahyang lagi. Darah tu bukan darah nifas. Darah yang keluar sebelum beranak tu bukan darah nifas. Wajib dia kena sembahyang waktu tu. Tapi waktu tu dia larat sembahyang tak? Tak larat dah. Maka dia kena qada lah. Lepas dia sihat esok ni, habis tempoh nifasnya sekurang-kurangnya lahzah, ataupun sebiasanya 40 hari, ataupun sebanyak-banyak 60 hari. Jadi waktu tu dia tak dapat nak sembahyang kerana uzur, sakit dan sebagainya, tak mampu, maka nanti dia kena qada. Tidak dibenarkan membukanya, tidak dibenarkan untuk membukanya. Maksudnya dia dah okey, tapi dinasihatkan tidak dibenarkan untuk membukanya dengan sebab-sebab tertentu lah. Maka yang ini dia kena qada sembahyang dia balik. Iaitu selalunya pada balutan tu yang pertamanya, yang pentingnya ialah najis lah. Mungkin ubat-ubat yang diguna tu najis, ataupun darah pada balutan tu menyebabkan darah tu najis. Yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayamum. Anggota tayamum ni kita sebut dulu ada berapa? 2. Iaitu muka
dan tangan. Jadi kalau patah tangan, luka tangan, yang ni nanti habis dia sakit buka esok dia kena qada balik. Kerana apa? Tangan adalah anggota tayamum. Ataupun balutan di muka ni, muka penuh, tinggal 2 biji mata. Semua balut ni kan disempam di atas tak accident, habis ni muka pergi hospital, depa balut-balut tinggal 2 biji mata. Ketika tu muka adalah anggota tayamum. Ketika tu habis dia sihat nanti ni dia kena qada balik. Yang ketiga, apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan. Pada tempat sakit sebagai contohnya kita sebut dulu ni, dia punya luka ujung jari ujung tani dia luka. Tetapi dia balut sampai ke betih. Jadi balutan tu melebihi tempat sakit, luka ataupun patah. Kena sikit di ujung jari tu ataupun kena di buku lali. Patah tentu saja tapi tali sihat, tapi dia balut keseluruhan dia. Yang ni juga dia kena qada. Maksudnya balut dia kata apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan pada tempat yang sakit. Ni kita habis dah tajuk tu. Mudah-mudahan kita fahamlah tajuk ni. Baik. Kita masuk pada tajuk yang baru pula, iaitu mandi, hukum dan jenisnya. Baik. Mandi, makna mandi di segi bahasa mengalirkan air ke atas apa sahaja benda. Makna mandi ni ialah mengalir air. Itu makna mandi. Kalau kita ambil kain tolong, itu bukan mandi. Itu bukan mandi. Sebagai contohlah kita nak mandi wajib, ambil kain tolong, buah kita perah bagi kering, buat apa tu? Mandi wajib. Sah tak? Tak sah. Mandi ni ialah mengalirkan air di atas apa sahaja benda. Maksudnya alir, mesti air tu berjiring, berbentuk dengan biji-biji tu. Tu maknanya mandi. Sama juga kita kata membasuh pun sama juga, melalui air pada anggota yang dibasuh. Itu nama basuh juga. Tapi kalau kita menyapu, macam kita sapu kepala, tu sapu, bukan basuh, sapu, beza. Sama juga mandi mesti mengalir air di atas sesuatu benda. Maksudnya mesti air, mesti berjiri, mesti berbentuk. Tu kalau kita berwuduk dengan hanya menyapu maka tidak sah. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tengok orang berwuduk untuk masalahnya orang sakit, dia ambil kain tolong kecil, dia pun perah bola bekas, dia pun perah baik kering, dia melap di muka. Ketika tak sah. Tak sah. Sebab apa? Dia lap. Syaratnya kalau nak buat menggunakan kain tolong, boleh celup air tu, perah sikit je, bagi ada zat air tu. Boleh kita tekan kain tolong tu, keluar jiring, keluar air meleleh. Itu tak apa. Jangan kita lap macam tu. Sama juga dengan mandi wajib, lap badan kita, tidak sah. Mesti ada jiring, ada bentuk air tu. Sama kita berwuduk pun samalah. Kalau hanya kita ambil benda yang tangan kita basah, kita angkat, contoh duk ambil wuduk tu, ketika duk buh tu, duk sembang, air tak ada dah. Kita buh air tu, angkat-angkat nak buh di muka, kita tengok tak ada air dah. Yang basah hanya dah jari kita buh sapu, kan basah juga. Yang tu juga tidak sah. Mesti syaratnya mesti air tu berjiring, berbentuk. Sebab apa? Dia basuh. Baik. Di segi syarak ialah mengalir air ke atas badan dengan niat tertentu. Di segi syarak mengalirkan air ke atas badan dengan niat sesuatu. Kalau sunatlah. Kalau wajiblah niat. Semua selepas badan ini kita mandilah apa pun, kita kena niat. Itu penting. Kerana apa? Kalau tak niat apa-apa, mandi kosong tak dapat pahala.
Contohnya kita nak mai tadi ni, mai semayang maghrib ni, kita mandi tak? Selalu kita mandi Ataupun kita nak pergi kerja, kita mandi tak? Memang mandi tak mandi tak boleh pergi kerja, nak kena mandi juga. Start pada hari ni, mandi ni Contohnya pagi-pagi kita nak mandi. Tujuan apa? Nak membersihkan badan, nak menyihatkan badan. Kerana apa? Nak beribadat kepada Allah. Nak membersihkan badan kita, nak menyihatkan tubuh badan kita, nak menyegarkan tubuh badan kita untuk apa? Untuk beribadat pada Allah. Maka dapat pahala. Kan Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu di atas niat. Dan wa innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amalan tu mengikut apa yang hak dia niat. Jadi kita niat kerana Allah. Bukan kata hak niat mandi. Kalau kita main semayang ni, main mengaji niat bukan kerana Allah pun rugi juga. Contoh nampak ni ibadat ni, main mengaji ni ibadat, main semayang maghrib ni ibadat, tapi niat lain. Masalah tu. Aku nak pi sat lagi ni nak jadi imam. Contohnya cerita di Afrika lah, bukan sini. Aku nak baca Qul huwallahu inna a'taina dah. Bukan orang tu bukan tu. Nah, niat di rumah aku nak baca Qul huwallahu, nak baca inna a'taina. Kerana apa? Orang tu dengar hari. Lepas tu dia pun main nak sembahyang jadi imam. Jika nak tok bilal iqamah, berhenti 5 biji bat. Syaitan kata takkan keluar Allah kot tu imam hari ni. Al-Baqarah lah hari ni sekali. Tapi kita tak tahu lah dia dengan Allah. Nanti kan kita kata, "Oi tu imam masa kami keluar Allah inna ataina." Entang-entang hari ni berubah berhenti 5 biji Al-Baqarah. Jadi kita kata dia dengan Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Hak benda hati ni dia dengan Allah. Orang lain tak tahu. Bukan kata orang lain tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Malaikat yang tulis ni pun tak tahu. Sebab di akhirat nanti ni satu amalan akan datang sebelah depan. Itu amalan yang baik. Maksudnya tanda-tanda kebaikan. Dia tu orang ahli syurga. Satu buku catatan akan mai sebelah kiri ataupun sebelah belakang. Itu tandanya dia ahli neraka lah. Dan lagi buku catatan akan mai dan akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, kami melihat dalam buku catatan tu semuanya baik-baik belaka. Kenapa buat?" Maka Allah berfirman dekat malaikat, "Dia buat bukan kerana aku pun." Ini penting. Dia buat tu bukan kerana aku. Ni hak kerana Allah ni kita dengan Allah lah. Tu kita diajak selalu dalam doa iftitah kita, sunat kita baca untuk peringat diri kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala. Ni kena jaga. Takut-takut kita tergolong yang dinamakan disebut dengan syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Syirik khafi. Satu syirik jali yang jelas-jelas nampak. Yang kedua syirik khafi yang tersembunyi. Allah sebut dalam surah Al-Ma'un. Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang dusta agama, orang yang tipu dalam agama, semayang dia tipu, mengaji dia tipu, mengajak dia tipu. Siapa dia? Allah kata allazina hum yuraqun. Allazina hum yuraqun, orang yang riak dalam ibadat. Ni orang ibadat ni. Ni takut kita dah. Hak mengajar siapa hak mengajar. Hak mengaji siapa hak mengaji. Kita kena jaga pakat betul-betul kan, perbetulkan hati kita. Baik. Mengalir air ke atas badan
dengan niat tertentu. Masuk waktu dah berapa lebih? Bunyi boleh lebih tak? Tak boleh dah? Boleh lebih minit? Mesti kata lebih minit apa? Saat dia pemain marah kita tak? Baik. Kata bunyi lebih minit dah? Tak kira minit. Allah tak boleh nak lebih banyak-banyak. Masih SOP. Nanti okey esok ni kita lebih banyak dah sikit no. Bayar balik. Lah kita kuliah tengah jam, nanti kita kuliah 2 jam. Lepas kita tinggal ustaz seorang 2 jam. Kami balik dah baik, sambung sikit Baik. Disyariatkan mandi. Mandi adalah disyariatkan sama ada dengan tujuan membersih atau mengangkat hadas, sama ada ia menjadi syarat atau ibadat ataupun tidak. Dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Disyariatkan, dia kata mandi adalah disyariatkan sama ada dengan tujuan membersih ataupun mengangkat hadas. Dua ni lah selalu kita tujuan kita mandi kerana nak membersihkan tubuh badan kita. Kerana apa? Kerana nanti dia akan buat main dalilnya. Atau mengangkat hadas, bersih juga, iaitu dengan mengangkat hadas, sama ada hadas kecil berwuduk, dengan hadas besar dengan mandi hadas besar. Tujuan tu saja disyariat. Yang pertama ialah nak membersihkan. Kerana membersih itu kerana apa? Syarat kepada sahnya sembahyang kita. Dia bukan benda main-main. Kalau bab sembahyang ini termasuk dalam syarat sah sembahyang, ataupun disebut juga dengan muqaddimah, permulaan sebelum kita nak sembahyang. Kena bersih. Sama ada bersih pada badan. Kalau mandinya ialah membersih pada badan, nak hilangkan kotoran-kotoran. Kerana hak kotoran lagi itu nak mengesahkan ibadat kita, terutamanya sembahyang, ataupun nak menghilangkan bau-bau peluh. Kerana bau-bau peluh ni mengganggu siapa? Mengganggu sahabat-sahabat kita luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Kalau kata dalam sembahyang selalu kita duk sebut, orang duk sebut selalu ganggu mak. Ganggu telinga lah selalunya. Ingatlah buat anak ganggu ni, dosa ni, ganggu ni. Ataupun sahabat sebelah kita baca Quran, bismillah, baca Quran, ganggu dah? Ganggu. Mungkin kalau ganggu telinga boleh tahan lagi. Tapi kalau ganggu hidung, tak tahan tak? Tu dia duduk sebelah dia macam-macam bau. Lepas ni aku tak maulah duduk kat sebelah orang tua ni, bau macam-macam. Ganggu dah. Menyebabkan orang, kalau kita kata ganggu telinga pun hukumnya berdosa, tambah tak ada mengganggu hidung. Tu kalau orang lelaki disunatkan. Baru dia sembahyang di rumah tu, sembahyang di masjid tu afdal. Tapi orang perempuan afdal di rumah. Tambah-tambah kalau yang main tu muda, hukumnya makruh. Kalau main sembahyang lah. Kalau mengaji wajib main. Kalau hak tua-tua tak apa main. Tapi kalau hak muda-muda makruh hukumnya. Kerana apa? Menimbulkan fitnah. Tapi kalau wajib, kalau hak mengaji dia tak kira tua muda kena main. Kalau mengaji jadi muda lah tak boleh kena main mengaji. Itu hak wajib. Tapi orang lelaki disunatkan berwangi-wangi main rumah Allah. Dia kata, ustaz, rumah saya tak ada lampu wangi. InsyaAllah kalau kita di Malaysia ni, masjid penuh kita tu nampak tu. Tu penuh tu. Kalau tak wangi di Batu Mau ni, Tuan Haji no, katok bala ni kita beli habis puluh-puluh ringgit beli pewangi. Guna pewangi. Sebab apa? Wangi seronok dah. Kalau kita wangi, orang sembahyang pun seronok duduk sebelah kita. Kerana wangi, walaupun rumah kita tak ada wangi, insya-Allah main di masjid ada wangi. Ataupun tak ada, masjid tu tak ada, kita sponsor, bayarkan dapat pahala. Cuma kalau orang perempuan, wangi boleh, cuma nak menutup bau badan dia saja. Boleh bagi orang perempuan main rumah Allah, hanya nak menutupi bau badannya, jangan melampau-lampau. Tapi selalunya melampau lah. Sampai tu sebab
perempuan sini lah, perempuan di Afrika sini tak wangi. Maksudnya sini orang lelaki kena wangi. Baik. Atau mengangkat ada sama ada menjadi syarat. Syarat untuk ibadat ataupun tidak. Syarat ataupun tidak. Kalau kita mandi nak bersih badan, untuk nak menyihat badan kita. Dalil di syariat Al-Quran Sunnah dan Ijma'. Dalil pada Al-Quran terdapat beberapa ayat mengenainya. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang suka bertawab dan bersih. Dua ni Allah suka. Dua ni Allah suka. Bukan hanya kata semayang je Allah suka. Bukan hanya ni. Ini juga termasuk dalam benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Yang pertama Allah suka ialah membersih dalaman. Hak bersih dalaman ni pada sifat-sifat mazmumah. Bersih dengan banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena bersih dalaman juga kena bersih, luaran juga kena bersih. Dua-dua bersih Allah suka. Ni jangan kita kadang-kadang hak luar kita jaga tapi dalam tak jaga. Dua-dua jaga. Hak dalam hak batin pun kita jaga, hak luar pun kita jaga bersih. Hak batin ialah kita kena buang ni sifat-sifat mazmumah dan banyak bertaubat, bersih daripada dosa-dosa kita. Nak bersihkan dosa-dosa ni ialah melakukan kebaikan. Itu hak dosa-dosa kecil terhapus. Contohnya dengan berwudu. Contoh Nabi kata orang yang lepas sembahyang dia berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diampunkan dosa hak lalu. Dosa kecil dia, dosa besar dia kena taubat. Cuma syarat kena betul-betul, jangan kita ikut iman. Tu iman kadang-kadang dia cepat subhanallah, dia habis kita pun habis juga. Tu tak jin. Kita kena kira. Subhanallah. Kadang-kadang tu iman lambat, kita cepat. Tu iman tak habis ni, kita habis, kita ikut. Kita habis, tak iman tak habis, kita ikut. Kita lebih, tak boleh kata. Kena ikut Nabi kata. Subhanallah 33 Nabi kata. Kira tu. Gerakkan tangan kita, jari kita. Subhanallah. Kira. Ni kulit-kulit yang kita sentuh. Subhanallah. Esok jadi saksi di kita di akhirat esok ni. Ni kulit ni juga akan jadi saksi ni. Jadi saksi. Hak kita sebut subhanallah, alhamdulillah. Ni kita sebut tu. Benda-benda tu mengampunkan dosa-dosa kita. Kita berwuduk tu. Nabi kata umpama di hadapan rumah kamu di hadapan rumah kamu umpama sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali, ada tak kotoran? Sahabat kata tak ada. Umpama macam tu lah, kamu berwuduk, lepas tu kamu selayang, umpama tak ada dosa dengan Allah. Tu kalau kita main selayang ni, alhamdulillah lah, insya-Allah tak ada dosa-dosa kecil kita. Dosa besar kita lepas semayang kita astagfirullah. Jangan bangkit lagi tembusan. Sekurang-kurangnya astagfirullah. Sekurang-kurangnya sampai ayat kursi. Lepas tu bangkitlah. Nak zikir, atas kereta boleh zikir, atas motor boleh zikir. Tapi tembusan. Jangan kita Nabi kata, jangan kamu ubah tempat. Jangan tempat sampai tempat Allah ma'antar salah tu. Maka dia ubah. Kita duk ikut sunnah Nabi. Diampunkan dosa-dosa kamu, diangkatkan darjat kamu. Dia bagi pahala, diampunkan dosa-dosa kamu. Banyak kelebihan-kelebihan ni hak kita buat ni tuan-tuan. Ni hak kita buat ni. Sama juga satu ketika isteri Nabi Jawariyah Ibrahim, ketika Nabi turun, sahabat isteri Nabi ni Ibrahim semayang subuh. Ketika dia balik, masih lagi beribadat. Masih lagi dia semayang, tambah dengan semayang duha. Maka Nabi ajak tasbih. Maka Nabi kata dia baca lebih daripada start subuh ni sampai semayang duha. Lebih sikit kan.
Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimatihi. Baca tu, baca 3 kali. Lebih daripada sembahyang subuh, pahalanya daripada lepas subuh berzikir sampailah waktu duha. Baca sikit ya, tapi pahalanya banyak. Lepas sembahyang subuh kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinati arsyihi wa midada kalimatihi. Baca pendeknya, boleh kita hafal. Mudah-mudahan mendapat pahala yang banyak. Baik. Dan suka kepada orang yang bersih. Ini bersihan Madinah, iaitu bersih daripada hadas dan kotoran, sama ada zahir dan batin. Di tuan-tuan tanda tentulah. Nampak lebih 5 minit nampak pengusi pun ukli tengok tak marah. Tak apa ni tak apa, lebih sikit tak apa tuan-tuan. Kita duduk dalam malam minggu ni, Allah Subhanahu Wa Taala esok ni berdiri kita sat saja di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tanda esok ni kita akan sambung dalil daripada as-sunnah. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma agrina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.